عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukuran. Malam ni dapat kita ganti pengajian kita malam hari tu atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Kita tak ada lah kan hari Sabtu. Patutnya kita musalli. Alhamdulillah pada malam ni sampai tadi sempat lagi kita sambung musalli. Yang mana kita dah hujung dah sangat. Jadi kita nak bayar hutang balik mana? Sebab baru ni bukan baru ni, 2 kali lepas kita berhutang sembahyang tarawih kan. Sebab masa tu baru lepas, sehari sebelum tu baru lepas bincang bab solat tarawih di Indrama Hotel 15. Esok hari tu, masa hari tu pula masuk kita tarawih juga. Jadi kita tangguh dulu yang tu sekejap untuk last sekali ni sampai waktunya. Kita bayar hutang lagi ni sikit lagi pun solat tarawih. Takkan solat tarawih. Tak apalah, kita undur sikit lah, kita lambatkan sikit pengajian ni. Okey. Muka surat 99 kalau kita hijau. Betul, sama. Biru tu, 99 juga. Kita ambil tarawih aja sebab kita berhenti sebenarnya dekat solat tahajud. Itu yang sebenarnya. Muka surat tarawih tu 20 ada tulis. Solat yang ke-20 solat yang ke-20. Sebenarnya kita berhenti kat solat yang ke-24. Sebab kita berhutang yang 20, mari kita kembali balik ke 20. Solat tarawih. Solat tarawih dulu, lepas tu solat tahajud, lepas tu solat mutlak, habis khatam. Yang 30. Cuma 30 tu duduk kat celah mana? Dekat mana tahu? 30 ataupun 29. Ni yang tarawih. Yang 30 tu tahajud. Kalau tarawih tu belakang sikit, 29 ke ya betul. Tengah-tengah tu. Ada usalli sunnat tarawih. Dekat tu lah. Situ. Lepas tu kita akan masuk 30. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan yang ke-20, sembahyang sunat yang ke-20 adalah solat sunat tarawih yang kita buat pada bulan Ramadan sahaja, bulan lain tak boleh. Dan dia juga tidak boleh diqada. Tak boleh, solat tarawih tak boleh qada di luar Ramadan, tak boleh. Sedangkan ada solat-solat yang boleh diqada, kita tahu. Macam duha boleh diqada di luar duha. Pagi tadi punya duha tak sembahyang duha, jap lagi boleh qada. Bukan jap lagi, 10 tahun lagi pun boleh qada duha yang tadi. Tapi tarawih tak boleh. Ini tak boleh qada. Itu yang satulah. Dan kata pengarang, dan setengah daripada sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut. Muakkad sembahyang tarawih. Demikian lafaz niatnya. Usalli sunnatat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sahaja aku sembahyang sunat tarawih
2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Iaitu dikerjakan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan. Selagi namanya Ramadan, maksimum 30, paling kurang 29. 29. Maka adalah tarawih. Asalnya Nabi buat sendiri-sendiri, bukan buat secara berjemaah. Tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab, masa dia menjadi khalifah, dia mengumpulkan ramai orang, lelaki perempuan, datang ke masjid untuk menghayati bulan Ramadan. Maka bermula saat tu lebih banyaklah ada secara berjemaah. Sedangkan kalau kita tengok riwayat-riwayat, Nabi hanya sembahyang 3 hari je pada bulan Ramadan. 3 hari je berjemaah. Yang lain tu Nabi sembahyang tarawih tak jemaah, masa di rumah 3 hari. Macam-macam riwayat lah. Ada yang kata 3 hari tu awal, 3 hari tengah. Tapi riwayat yang paling masyhur adalah 23, 25, 27 Ramadan. Maknanya ujung dah tu. 23, 25, 27. Dan saya bercakap dengan orang-orang yang biasa pergi Mekah. Time Ramadan, dia kata memang tambah lagi saya 23, 25, 27, 29. Waktu tu memang tidur kat situ, memang duduk situ je sebab nak cop sembang tarawih tu. Dia tidur kat situ je. Pergi makan, buang air, ambil wuduk, datang balik duduk kat tempat tu. Cop 23, 25, 27, 29. Sebab kalau lebih-lebih lagi 23, 25, 27. Sebab Nabi sendiri buat waktu tu. Habis yang lain-lain Nabi tak buat secara berjemaah. Yang buat tu Sayyidina Umar Al-Khattab, penuh sebulan. Dan ketika Nabi buat tu, Nabi hanya buat 8 rakaat saja. Dan bila diselidiki, rupa-rupanya Nabi tambah 12 rakaat di rumah. Itu daripada isteri dia lah. Jadi kerana itulah jadi macam-macam ni. Yang ada kata 8, di Negeri Sembilan 10 kan. Ada kata 10, ada kata 20 kan. Tapi pada mazhab Syafi'i 20. Pada mazhab Syafi'i 20 rakaat. Nanti kita kata bincang bab tu. Yang mana dia ambil hadis daripada 8 rakaat awal tu dengan berjemaah, dan sekali gabung dengan 12 rakaat di rumah, dalam rumah. Jadi 2 hadis tu gabung, maka dapat 20. Ulama yang tak gabung 8 dah. Dapat 8 dah. Jadi kerana tu ada perbezaan kat situ. Kemudian besok tu pakak-pakak tanya, tak ada. Tarawih dah tak, bukan tarawih. Sebenarnya bukan tarawih. Tarawih tu baru dicipta selepas zaman, saya tak ingat, tapi zaman lepas pada tu lagi. Malah bukan pada zaman sahabat pun. Zaman Imam 4. Masa tu baru cipta tarawih. Habis yang Nabi semayang tu apa? Nabi semayang tu sembahyang sunat pada malam Ramadan. Istilah boleh panggil qiyam Ramadan ke sebagainya lah. Nabi bukan semayang tarawih, tapi itulah maksud tarawih. Cuma istilah tu baru, semayang tu dah lama. Istilah tu baru, semayang tu dah lama. Istilah je baru. Macam sifat 20 lah, sama lah. Sifat 20 istilah tu baru, tapi benda yang dalam sifat 20 tu lama dah. Bukan lama zaman Nabi, sebelum tu malah zaman Nabi Adam lagi duk bincang pasal tu lah. Cuma sebab, tapi kalau nak kata memanglah sifat 20 tu tak ada zaman Nabi. Istilah tak ada, isi ada. Jadi macam tu juga. Mad wajib, mad jaiz, iqlab, izhar, ikhfa, zaman Nabi tak ada. Zaman lepas pada tu, lepas pada zaman Imam 4 lagi tak ada tu. Tapi bacaan tu ada. Ikhfa-nya baca macam ni, izharnya baca ada. Bukan tak ada. Cuma istilah tu tak ada. Sama lah juga. Istilah tarawih tu tak ada zaman Nabi. Zaman awal-awal tak ada. Dia panggil sembahyang malam. Sembahyang menghidupkan Ramadan. Menghidupkan malam Ramadan. Jadi Nabi pun sembahyang. Kemudian esok tu Nabi tak ada. Para sahabat cari lah. Seronok ni sebab makin lama makin ramai. Seronok ni. Nabi kata, aku takut akan difardukan ke atas kamu tarawih. Sebab tu aku tak buat secara berterusan. Dan kenapa? Kerana takut kamu tak mampu kerja kan. Memang betul pun.
Memang kalau wajib kita tak mampu kerjakan, tak mampu kerjakan, tu tarawih lah. Tu sedikit kisah dia, ringkas je lah. Tarawih ni kita selalu sangat bincang. Waktunya kita ambil hukum. Kisah tu kita kurangkan sikit, kita lebihkan hukum. Waktunya kemudian, selepaslah kemudian daripada sembahyang isyak hingga keluar fajar. Sembahyang isyak, bukan waktu isyak. Sembahyang isyak. Ada beza. Kalau tarawih boleh pada waktu isyak, sah sembahyang tarawih walaupun tak sembahyang isyak. Tapi tidak. Tarawih ni bukan waktu isyak, selepas solat isyak. Selepas solat isyak. Selagi tak solat isyak, selagi itu tak sah tarawih. Dan solat tarawih ni termasuk dalam solat rawatib juga dia panggil. Solat yang mengiringi solat fardu. Dia panggil rawatib lah. Rawatib ni mengiringi solat fardu. Tapi bukan ba'diyah isyak tu, tapi dia panggil solat yang mengiringi solat fardu. Bukti dia, lepas solat isyak baru boleh tarawih. Sebab tu dia panggil solat yang mengiringi juga solat fardu. Jadi boleh selepas solat isyak, dan tamatnya bila subuh. Subuh je dah tak boleh dah tarawih. Jadi orang yang jamak takdim bolehlah solat tarawih walaupun isyak tak masuk lagi. Di jamak takdim katalah pukul 7 minit, 7-6 minit maghrib bulan Ramadan. Dia musafir, dia buat jamak takdim. Dia pukul 7-6 minit tu terus dah masuk maghrib, dia terus sembahyang maghrib 3 rakaat dan dia jamak takdim dengan isyak. Dia buatlah 2 rakaat qasar sekali ke. 7.15 dah habis sembahyang dah. Dia pun sembahyang tarawih. Boleh. Sebab dia selepas solat isyak. Kemudian habis tu, tak habis tarawih, tak masuk isyak lagi. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Sebab syaratnya selepas sembahyang isyak, bukan selepas masuk waktu isyak. Tidak. Selepas sembahyang isyak. Macam tu juga cukuplah tu sekat tu, pendek-pendek aja. Adalah ia dituntut berjemaah, iaitu 20 rakaat. Nampak? Kalau kita cek dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i, semua 20, tak ada 8. 8 adalah tengok hadis ada 8, tengok mazhab lain pun ada 8. Tapi mazhab Syafi'i tak ada pun 8. Tidak ada. Bila kita tengok mana-mana kitab, bukalah kitab mazhab Syafi'i yang lama, yang baru moden 50 tahun kebelakangan ni tak kira, kita pun tak pernah cek. Tapi kalau 50 tahun ataupun kitab dulu, semua bila sebut tarawih 20, tak ada 8, bukan 8, 20. Nak cari 8 kena cari hadis baru jumpa. Jadi pelik pula, takkanlah Imam Syafi'i kata 20 ataupun yelah Imam Syafi'i kata 20, tak jumpa hadis tu. Amboi. Kita pula boleh jumpa. Orang duduk dekat dengan Nabi zaman 200 hijrah, kita 1444. Jauh tu, kita boleh jumpa, dia tak jumpa. Apa hebat kita lagi ada dia? Taklah, dia jumpalah. Tapi tetap juga 20. Tetap juga 20. Itu pendapat ataupun keputusan yang diambil oleh Imam Syafi'i dan ashab dan ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Dia mengambil 20. Orang lain nak ambil apa tak kisah, ambil lah. Orang lain tu maksud mazhab lain, ambil lah. Pendapat lain, ulama lain ambil lah. Cuma mazhab Syafi'i ambil 20. Sebab dia ambil sekali hadis yang di rumah tadi, Nabi sembahyang lagi 12 tambah 8 jadi 20. Yang tak ambil, dia kata 12 tu, yang tak ambil hujah dia, 12 tu dia kata bukan bulan Ramadan je, tak Ramadan pun Nabi buat 12. Memang ada. Ni memang ada, bukan 12, 11 sebenarnya. Nabi buat juga. Solat malam, solat apa, solat ada. Akhir sekali kira-kira 11. Bukan Ramadan aja. Itu hujah dia. Maka yang itu sembahyang lain, bukan sembahyang yang kita panggil tarawih ni. Masing-masing ada hujah. Tak apa. Cuma kalau mazhab Syafi'i kata 20. Dan dalam kitab mazhab Syafi'i juga tak ada disebut sekurang-kurang. Macam duha, solat duha sekurang-kurang 2 rakaat. Ada. Semua ada. Kalau solat sunat yang lain mesti ada sekurang-kurang 2 rakaat, tapi yang sempurnanya 8, 10, 12 ada.
Tapi tarawih tak ada sekurang-kurang. Tarawih 20. Kerana itulah macam sekurang-kurang witir satu rakaat ada. Tapi akmalnya atau bukan akmal, tapi yang terbaik adalah 3. Yang akmal 11. Kan ada tu. Jadi buat satu dah dapat dah tarawih. Buat satu dah dapat dah witir. Tapi tarawih dia tak ada sekurang-kurang 2, tak ada. Mana-mana, yang ini pun tak ada. Tengok. Dia adalah 20 rakaat. Nampak tu? Adalah ditutup berjemaah iaitu 20 rakaat. Dia tak ada pun sekurang-kurang. Cari yang bab lain, semua ada sekurang-kurang. Maka kerana itulah dalam mazhab Syafi'i juga, untuk dapat pahala tarawih kena buat 20. Kalau tidak tak dapat tarawih. Buat 2, 4, 8, 18 rakaat sekalipun, dia tak dapat pahala khusus tarawih. Sebab macam ni, dia gini tau. Kita ambil contoh. Dalam tarawih baca Al-Quran, baca Quran sampai khatam 30 hari tu. Maka dia dapat pahala tarawih, dia dapat pahala baca surah, bukan tarawih, bukan nak cerita tarawih, nak cerita surah. Dia baca surah tu khatam 30 hari tu, habis Ramadan khatam satu Quran. Dia dapat pahala baca surah dan dia dapat pahala khatam. Kalau yang tak baca khatam, dia dapat pahala baca surah aja. Nampak? Dia ada pahala khusus lain, dia panggil pahala khatam. Macam tu juga tadarus. Tadarus Quran malam-malam Ramadan tu, jika tak habis, dia dapat pahala baca Quran. Tapi kalau khatam, dia dapat pahala khusus. Baca Quran dah dapat dah, tambah lagi pahala tadarus lah kita panggil. Ikut Nabi, yang Nabi khatam dengan Jibril, dapat pahala lain pula. Macam tu juga kalau khatam 2 kali, dapat pahala lain. Sebab Nabi ketika tahun takhir, dia nak wafat tahun takhir tu 2 kali dia khatam. Dapat pahala baca Quran, dapat pahala lain. Sama juga ni. Jika buat 2 sampai 18 sekalipun, dia buat 18 ataupun dia buat 19, yang ke-9 rakaat ke-19 tu batal. Contoh terus dia tak buat dah. Dia hanya dapat pahala sembahyang saja. Sembahyang menghidupkan Ramadan. Tarawih tak dapat pahala. Nak dapat kena 20. Dapat pahala apa ni? Pahala yang tarawih yang khusus yang tadi tu lah. Iyalah, kalau dia baca, kalau macam contoh dia baca Quran 29 juzuk aja dalam Ramadan tu, dia dapatlah pahala 29. Dia dapatlah pahala baca Quran. Tapi pahala khatam tak dapat. Dia tambah satu lagi je, dapat pahala baca Quran dan dapat khatam. Khatam tu dia lain dapat. Macam mana lepas sembahyang sama juga. Kita subhanallah 30 kali, dapatlah pahala subhanallah. Tapi kalau kita buat 33 kali, lain tu pahala. Dia dapat pahala yang 33. Pahala yang 33 dapat, pahala subhanallah dapat juga. Dia ada benda asing. Bila cukup dia punya angka. Cukup angka, dia ada pahala asing. Macam tu selawat banyak, dapat pahala selawat. Hari Jumaat dapat pahala selawat. Berapa? 299. Dapat pahala selawat 299 kali. Tapi kalau 300 kali, dapat pahala selawat 300 kali. Dan ada satu lagi. Sebab 300 ada lain, pahala lain. Dan ni okey, sama juga tarawih. Buat 2, 18 ke 19 sekalipun. Mana ada 19? Tapi kata batal lah yang 19 tu. Nak masuk 20 tu batal. Lepas tu malah dia tak sambung dah. Maka dapatlah pahala 18 rakaat. Sebab yang satu tu batal. Dapat pahala apa? Pahala menghidupkan malam Ramadan. Tarawih tak dapat. Macam tu. Itu satu. Tak habis lagi. Habis pahala tadi yang dapat menghidupkan Ramadan tu, pahala sembahyang apa? Namanya sembahyang mutlak. Sembahyang mutlak 20 rakaat tarawih. Dia jadi gitu, bertukar nama dia. Okey. Itulah pendapat yang muktamad mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang kedua, biasalah fiqh. Pendapat kedua, banyak mana buat, banyak itulah dapat tarawih. Okeylah. Okey. Sebab itulah kalau kita ingat, saya pun ingat, walaupun kita, yalah, makna kalau ingat benda ni dah tua lah, senang cerita. Dulu tu yang saya ingat dulu, mana ada 8? Tak ada pun bincang 8 dulu. Kalau tak tahu lah, rasa memang dah ada 8, maknanya dia muda lagi. Ingat dulu tak pernah pun ada 8 dalam tanah Melayu kita. Semua 20. Cuma kalau orang buat 8 ada. Orang buat 8 ada. Yang tak ada sembahyang tarawih 8.
Yang ada orang buat 8, maksudnya lepas 8 pakat-pakat balik. Itu daripada dulu sampai sekarang ada. 8 je kosong, tinggal satu soft. Itu memang ada di mana-mana, iaitu memang dulu sampai sekarang. Yang kata tak ada ni buat 8, lepas tu tak boleh buat dah secara jemaah. Nak buat kena buat sendiri. Tu tak ada. Tu tak ada. Dulu tak ada. Sebab faham. Sebab tu kalau tak silap, pekeliling yang terbaru ni keluar 20 kan, dia suruh kan. Pekeliling ada digalakkan. Memang benda sunat, mana boleh paksa-paksa. Dengan maksud siapa yang nak buat, tak, dengan maksud nak kembalikan balik kepada zaman dulu. Siapa yang nak pergi 8 silakan. Tapi 20 kita buat 20. Takut-takut imam saja dah. Tapi itulah. Dulu memang macam gitu. Memang gitu. Sebab apa? Sebab kenapa kita nak ambil risiko ada dua pendapat? Kenapa nak ambil pendapat yang kata buat banyak mana dapat banyak itulah. Baik kita ambil pendapat yang kuat, bukan pendapat kuat, pendapat yang keras, iaitu kena 20 baru dapat. Siapa yang nak ambil pendapat yang kurang sikit, yang kurang iaitu 8 rakaat, dia ambil, dia boleh belah. Tak ada masalah. Sunat. Tapi jangan kita putuskan harapan orang yang nak buat 20. Kita kata buat rumah. Kat rumah tak boleh buat, tak cukup bateri. Bateri jam ke bateri apa suluh lah. Kan letak kan ada, kalau kata yang jauh tu 10 letak bateri. Kalau yang besar-besar tu sampai 4 yang besar-besar tu. Cuba tak ada satu. Bateri ada, tak ada satu. Satu je, tak nyala. Tapi bateri ada 3, patutnya nyala lah malap-malap. Tak ada nyala langsung. Kena 4 sebab dia punya cas, dia punya besi kat atas dengan besi kat bawah tu mesti kena 4. Macam tu juga kita. Dia kena ada gang. Tak ada gang tak boleh buat. Sembang aja boleh. Sembang boleh. Power boleh sembang. Tapi nak buat tak boleh. Bila ada gang, kena rapat cas. Tu jadi kuat. Tu boleh buat 20. Kat rumah tak boleh. Saya dah try, tak boleh buat. Yang ke-16 tu, rakaat yang nak, maksudnya dah 14, 15, nak 16 tu rasa macam masya-Allah, macam Allah nak cakap tadi. Bangun kuih. Tapi dekat masjid senang je bangun. Paling pun dia lambat sikit masbuk je. Tunggu nak dekat rukuk baru dia masuk. Tak payah baca Fatihah dia kata. Dapatlah selamatkan 40 saat kot. 40-50 saat. Dapatlah juga duduk rehat. Tapi bukan masbuk tak tambah rakaat pun, cuma dapat rukuk Gitulah. Tapi masih lagi berkuat. Tapi kalau kat rumah tak boleh buat. Jadi itu dululah. Sekarang diterbalik. Siapa nak buat 8 silakan, nak buat 20 kat rumah. Dulu siapa nak buat 20 silakan, nak buat 8 balik lepas 8. Sekarang dah terbalik. Biasalah. Akhir zaman dia lah makin terbalik kod tu pakai terbalik. Superman yang spender pakai kat luar tak sihat, spender pakai kat luar, apa orang tengok? Spender orang pakai kat dalam, dia pakai kat luar, penuh orang tengok Superman. Ini kan pula terbalik kod bab agama ni lagi biasa je, terbalik kod. Okey. Jadi dan dia kata kat sini pula, sambung lagi. Pertama 20 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat membaca tahiyat. 2 rakaat membaca tahiyat dan memberi salam. Maknanya 2 rakaat 2 lah tu maksud dia nak beritahu. Dan dia ada cara khusus. Dia tak boleh buat 3 ke atau tak boleh buat 20 direct, tak boleh. Maka tiada sah dikerjakan 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam pun tak boleh. Kita bukan nak rakaat tu 20, bukan. Naknya salam tu 10 kali. Takbiratul ihram 10 kali. Salam 10 kali. Itu yang nak. Bukan nak 20 rakaat, tak. Jadi bila macam tu kenalah buat 2. Jadi sebab itulah walaupun duha boleh buat 4 direct, tarawih tak ada. Nampak? Dia khusus, dia memang dah ada dah. Kena buat 2. Dan kalau nak buat 4 rakaat 1 salam pun tak sah. Tak sah apa ni? Bukan tak sah sembahyang, tak sah tarawih. Sembahyang dapatlah mutlak, sebab tarawih ni sembahyang mutlak, dapat aja.
Tapi tak sah tarawih tu. Dengan maksud tak dapat pahala tarawih. Dapat pahala apa? Pahala semayang mutlak. Khusus. Okay. Dan itu pendapat mazhab Syafi'i lah. Kalau dekat Madinah, Imam Malik, mazhab Maliki berfatwa 36 rakaat. Tapi ada syarat, hanya boleh buat kat Madinah, tak boleh buat kat keluar daripada Madinah. Imam Malik punya fatwa. Tarawih 36 rakaat, tapi hanya di Madinah. Luar kena buat 20 juga mazhab Maliki. Sebab apa? Sebab biasa kita dah tahu rezeki kita ni. Orang Mekah buat 20. Lepas tu dia buat 4, dia pergi tawaf. Sebab tu nama tarawih. Tarawih ni rehat. Nanti dah akan bincang bawah ni. Sekejap lagi, sikit lagi. Baca je. Jadi dia buat 4 tawaf. 4 tawaf. Tawaf pula 7 tawaf. Jadi sembahyang yang nak cukupkan 20 tu macam santai lah. Santai-santai lah. Sebab lebih banyak tawaf daripada sembahyang. Lebih lama tawaf daripada sembahyang kan. 7 tu, pusing 7. 4, pusing 7. Betul 4 lagi. Jadi sekarang ni tawaf diselangi dengan sembahyang ke sembahyang diselangi dengan tawaf? Sampai macam tu kan gitu. Sembahyang diselangi dengan tawaf. Macam tawaf diselangi dengan sembahyang aja. Tak kisahlah mana-mana pun. Nak beritahu santainya sembahyang. Siapa boleh buat, dia akan dapat satu nikmat. Yang ni pun saya try lah. Memang jadi. Cuma tak boleh buat kat masjid macam tu lah. Memang jadi. Jadi macam mana? Jadi seronok. Jadi bulan Ramadan, tapi kena amal jugalah 2-3 tahun. Macam mana? Buat 4, betul dia buat benda lain. Tapi tak boleh buat kat masjid. Kalau buat masjid kan buat straight. Buat 4 ni, buat benda lain. Buka laptop, main handphone. Buat. Lepas tu agak-agak pukul berapa nak tidur? Nak tidur pukul 12. Sebab nak sahur kan, tidur pukul 12. Pukul 9, 10, 11, 12, 3 jam. Agak-agak nak 4 tu setengah jam kot. Setengah jam, 8 kali boleh tu. Setengah jam. Main telefon setengah jam. Semayang lagi. Jangan lepas main telefon terus tak semayang lagi 4 lepas pada tu. Lepas tu tengok TV. Sebab nak kata tawaf, nak kata baca Quran, sembang. Boleh je buat contoh tu. Boleh je. Lepas tu setengah jam baca Quran. Cakap sebab tu bagi contoh terus. Yang memang dah tahu dah, buat je lah. Senang. Tak payahlah nak sembang-sembang kencang. Tak payah. Jadi tengok TV pula. Lepas pada tu dah pernah apa semayang 4 rakaat. Bacalah Quran sikit kot. Lepas tu buat makan ke apa ke. Lepas tu stop sampai pukul 12. Tak terasa semayang. Memang rasa lain. Dan itulah tarawih yang sebenarnya. Sebenarnya tu bukan maksud sebenar sah, sebenar rasa tarawih sebenar. Sebab tarawih ni rehat. Barulah tak semayang rehat-rehat. Kita tarawih kita semayang penat-penat. Ya, penat tu. Kadang-kadang masuk 6 dah penat dah. Sebenarnya dah terasa kepenatan 6. Sebab kita biasa paling banyak semayang 4. Tiba-tiba semayang 6, 5-6. Masa tu dah penat dah. Sedangkan tarawih ni semayang rehat-rehat. Tarawih tu pun dah maksud rehat. Jadi semayanglah rehat-rehat, santai-santai. Kita semayang penat-penat. Tu yang tak dapat dia punya tu. Cuma kalau itu kita lah buat. Orang Madinah begitu. Jadi kalau katalah dia tak puati orang Madinah ni, Imam Malik kata di Mekah boleh tawaf, di Madinah nak tawaf ke mana? Maka berapa kali dia orang tawaf? Maksudnya berapa kali? 4 kali tawaf. Maksud buat 4, lepas tu tawaf sekali kan? Sekali tu maksud 7 kali, tapi kita bagi sekali tawaf. Buat 4 lagi. Berapa kali keseluruhan tawaf? 4 kali. Maka 4 kali tu kita ganti dengan 4 rakaat dekat Madinah. Jadi 4 kali 4 16. 20 tambah 16 36. Tu dapat 36. Ada riwayat kata 48. Mazhab Maliki. Tu Madinah dulu. Madinah sekarang 20 juga. Okey. Nak cerita pasal tarawih tu. Dan sunat dinyaringkan bacaannya. Baca tu sunat jahar, kuat, bukan baca perlahan. Sembahyang seorang ke, sembahyang berjemaah ke, sunat dinyaringkan macam kita sembahyang maghrib, sembahyang yang 2 rakaat tu kan, sembahyang subuh. Okey. Kuat macam tu. Maka tiap-tiap 4 rakaat, ni baru masuk ni nama dia. Maka tiap-tiap 4 rakaat
dinamakan satu tarawih. 4 rakaat tu satu tarawih. Satu tarawih. Tarawih. Dia asal usul perkataan tarawih ni dari ulama salaf dulu. Asalnya tarwihatun. Tarwihatun, tarwihatani, tarawih. Asalnya maksudnya rehat. Maksudnya rehat. Tarwih tu rehat. Tapi tarawih ni dia jamak. Maksud jamak 3 kan. Kalau sekali rehat, orang tak panggil tarawih. Tak panggil tarwihatun. Kalau tarawih dia jamak dengan maksud banyak kali rehat. Berapakah banyak dalam Arab, dalam bahasa Arab? 3 kan? Tu sekurang-kurang banyak. 3 sekurang-kurang banyak. 1 sikit, 2 tak banyak lagi, 3 baru banyak. Jadi maknanya banyak kali rehat, paling kurang banyak kali adalah 3 kali rehat. Dan dia kata 4 rakaat satu tarawih, 4 rakaat. Jadi maknanya 4 rakaat 1 kali rehat. 2 rakaat 4 rakaat 1 kali rehat. 4 rakaat lagi 2 kali rehat. 4 rakaat lagi 3 kali rehat. Baru 3 kali rehat. Jadi kalau tengok 4 12 rakaat. Sekurang-kurangnya 12 rakaat baru nama tarawih. 8 tak nama tarawih. Sebab 2 kali rehat baru. Itu dari segi bahasa je. Sama lah je hukum tadi, khilaf tadi kan dah sebut dah. Cuma kalau kata buat 8, kita tak boleh nama tarawih. Kena namakan dia tarwihatani. Buat apa? Aku nak semayang tarwihatani. Semayang 2 kali rehat. Sebab apa 2 kali rehat? 8 kan 2 kali rehat. 4 4 sekali rehat. 4 rehat kali kedua. Kita guna istilah banyak rehat, jamak, tapi kita buat musanna. Musanna tu 2 lah. Itu dari segi hujah, dari segi luruh bahasa saja. Hukum dah ada dah sebut awal-awal tadi kan, khilaf tadi. Dapat, ada yang pendapat kata dapat, ada yang kata tak dapat. Yang kata tak dapat tu bukan tak dapat pahala langsung, tak dapat pahala tarawih tu. Yang kata dapat sekadar mana yang dia buat. Jadi apa tujuan berhenti lepas 4? 4 kan rehat. Apa tujuan berhenti? Tujuan berhenti sebab nama rehat lah. Jadi kita lepas 4 tu kena berhenti lah untuk dapatkan rehat tadi. Janganlah tawaf kat sini tak boleh. Biarlah orang lain buat tawaf lah. Cuma kita berhenti setiap 4 rakaat, kita nak rehat, nak bagi hilang penat sikit. 4 lepas tu penat, jadi nak bagi hilang, kita rehat. Nak memperbarui keikhlasan, boleh juga. Lepas dah masuk 4, nak masuk 5, 6, ikhlas dah lari tu. Kena kejar balik ikhlas tu. Lari. Ini bukan lari. Maka untuk memperbarui keikhlasan, bertenang, relax dulu. Bertenang tu buatlah apa-apa. Nak memberi sedikit ketenangan. Sebab apa? Masa salam tu, salam lepas 4 rakaat kan, 2 rakaat salam tu, masa tu dah macam Allah, lepas ni bangun lagi, dah terasa dah masa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, lepas ni nak kena bangun. Dah terasa, dah hilang keikhlasan. Tambah-tambah warga emas lagilah. Nak segarkan sikit badan. Tambah baru lepas buka puasa. Ui, macam-macam banyak masalah kat situ. Nafsu lagi, apa lagi. Jadi rehatlah kejap. Rehat, saya sebut tadi, tawaf apa sebagainya, baca Quran semua boleh buat. Walaupun rehat tadi tu pun, sebab tu saya sebut tadi, buatlah benda-benda lain ataupun termenung saja pun. Yang penting nak memperbarui keikhlasan tadi tu. Bukan semayang bangun kerana terpaksa. Kalau kita buat 20, banyak bangun kerana terpaksa dah. Kita duk target 20, nak sampai dah. Hilang lillahi ta'ala tu. Sebab jadi untuk memperbarui rehat.
Rehat. Jadi rehat tu boleh buat apa-apa, boleh main telefon, boleh tengok TV, boleh makan. Semua boleh. Maka ulama tanah Melayu dulu, dia kata orang Melayu ni dia paling suka berzikir. Memang orang Melayu dulu suka berzikir. Memang dalam genetik tu dah ada suka zikir. Sebab tu kadang-kadang zikir sampai mengaji tak kasi zikir, seronok zikir. Memang dah ada dalam genetik kita. Memang suka zikir. Wirid-wirid ni cukup suka. Baca Quran, orang suka. Dah ada dalam diri. Selawat, doa, memang ada. Memang suka. Maka ulama dahulu dia tengok orang Melayu ni macam ni, sebab dia pun Melayu juga, maka dia ambil kesempatan. Rehat-rehat tu kita selawat, kita zikir. Itulah asal usul ada bacaan selawat di antara tarawih. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Buat pula secara berlagu. Sebab orang Melayu memang suka lagu. Memang suka. Buktinya, tengok budak-budak sekarang. Cuba kita tengok. Orang India yang kita kenal kat sini, dia hanya dengar lagu India, orang putih, English. Sebab bahasa English. Cina, dengar Cina, English. Melayu, K-pop, bantai juga. Hindustan, hafal. Melayu tak payah, juara. Sampaikan ada apa? Yang dah tua pun menyanyi juga, apa dia panggil? Kilauan Mas. Kilauan Mas. Ada memang suka menyanyi. Memang suka menyanyi. Memang orang kalau tengok orang Melayu budak-budak, semua lagu dia dengar. Korea pun dia dengar, tak faham tu. Lagu Jepun, lagu apalah, semua dengar. Memang suka, kita suka lagu. Jadi orang dulu dah tahu lama dah. Maka dia ambil, dia buatlah selawat ke apa ke, bacaan-bacaan ke dengan berlagu. Dan pula tu orang Melayu ni memang suka sahut menyahut. Dia ni nyanyi tak sempat habis lagi dia ni sambung. Pergi tengok tak je, budak-budak asrama, pergi tengok. Memang ada. Tapi dah tua-tua ni cover je. Cover lain lah. Cover lain lah. Apa, buat warak lah. Dulu gitar macam ni. Tarik. Sekarang buat warak. Dah tua-tua dah kan. Standard lah. Dulu menyanyi cukup suka. Sekarang tak dah. Sekarang tak. Tapi tetap juga ada suka. Suka tu. Sebab tu juga buka je, on je kereta, mesti ada radio bunyi. Kita orang Malaysia ni, kalau kereta tak ada radio, tak sah kereta tu. Tak sah nama kereta kalau tak ada radio. Kereta lama saya tak ada radio. Orang masuk macam tak macam kereta lah dia kata. Tak sah. Dia masuk patut keluar nyanyi. Patut nak tutup lah, tapi mesti keluar nyanyi tu. Itulah kita orang kita. Maka orang dulu dah tahu dah. Dia buat macam mana? Dia buat sahut menyahut. Apa macam? Fadlan minallahi wa ni'mah. Jawab. Wa maghfiratan wa rahmah. Subhanal malikil ma'bud. Jawab. Subhan. Dia jawab. Selawat. Allahumma salli sallallahu. Elok-elok sebut tak sampai gitulah. Seronok je nyanyi. Bukan nyanyi lah, lagu ni seronok. Maka dia buat, tak ada masalah. Sebab dia samalah macam baca Quran, cuma guna kesukaan bangsa tu untuk. Macam tu juga azan. Kan azan kita kan lagu kan. Lagu sedap. Lagu sedap mendayu. Azan tempat-tempat lain tak sedap. Tak sedap tu maksudnya tak ada sedap lagu tadi tu. Betul maksud tak sedap tu. Straight aja. Takbir raya kan sedap. Sedap tu masuk sedih, ada rasa sedih-sedih walaupun balik kampung pun sedih juga. Yang tak balik kampung tu sedih tak apalah takbir. Ingat mak yang balik kampung, mak ada sebelah nangis juga. Takbir. Sedih. Sedih kan? Raya mesti sedih. Takbir tu sedap. Cuba tengok takbir orang Mekah. Tak sedap. Tak sedap dari segi lagu. Jadi menggunakan kelebihan bangsa tu untuk agama, tak ada masalah pun. No problem. Jadi teruskanlah macam biasa.
Cuma sejak 10 tahun ke saya tak ingat 20 tahun kot dia selit time biasa tak datang, time tarawih pakai datang, dia selit kuliah kat situ sebelum ni. Maka masa tu lah acara bantai membantai. Ramai kampung ni baru keluar gua. Saya kuliah sini dah berapa lama? Tak ada masa tu. Rasanya tak ada pun. Tak ada. Allah, iyalah, betul lah, rasa nak taubat lah, ada tak? Tak. Buat bodoh buat pekak gitu je. Tu macam mana? Itulah. Sekarang tak ada dah kan? Sekarang tak ada. Nampak sekarang nak di cancelkan balik. Tapi benda tu pun option, pilihan, tak ada masalah. Ada pun ada kelebihan, tak ada pun ada kelebihan masing-masing. Option lah, pilihan. Kemudian sembahyang witir kemudian daripadanya, lepas pada sembahyang tarawih tu, sembahyang witir dan sunat dibawa kunut pada witir nisfu tu separuh. Yang kedua daripada Ramadan, separuh yang kedua, maknanya 15 16 lah maksudnya. Separuh yang kedua tu maksud 16 ke atas. Kenapa dia sebut pasal ni? Baca je lah. Habis, settle buat tarawih. Masuk kita bab tahajud. Kena langkah ha? Sebab kita dah, yang lain semua dah bahas. Ini hutang, bayar hutang aja. Mana? Okey, tahajud 24. Muka surat 30 kalau Jawi. Duduk kat tengah-tengah tu. Bukan tengah, dekat bawah juga. Muka surat 103. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Yang ke-24 sembahyang tahajud. Solat sunat tahajud. Dan demikian lagi setengah daripada yang tiada dituntut berjemaah. Tarawih tadi sunat berjemaah, dituntut berjemaah. Tahajud tak dituntut untuk berjemaah. Dah banyak kali sebut kaedah, dah tidak dituntut bukan bermakna tak boleh buat. Tapi ada orang faham tak dituntut makna tak boleh buat. Bid'ah apa semua ada. Salah faham. Tidak dituntut bukan bermakna tak boleh buat. Tidak dituntut bermakna kalau buat juga tak dapat pahala jemaah. Itu maksud dia. Duha tidak dituntut jemaah. Witir luar Ramadan tak dituntut jemaah. Qabliyah ba'diyah tak dituntut berjemaah. Dia buat juga. Hajat pada satu pendapat tak dituntut berjemaah. Pendapat kedua dituntut juga sebab kias dengan istisqa, minta hujan. Buat juga berjemaah tak dapat 27. Dapat apa? Dapat satu macam sembahyang seorang. Tapi boleh, tak salah. Dan kita ambil pendapat yang dhaif sekalipun, dapat juga pahala. Tapi bukan pahala jemaah, pahala qudwah, pahala mengikut. Dapatlah lebih sikit 2-3 gitu. Jadi ya. Macam tu. Jadi yang ini solat tahajud tidak dituntut jemaah. Tiba-tiba buat juga secara berjemaah, tak ada masalah. Tapi pahala jemaah tak dapat, 27 tak dapat. Ambil lah dapat pahala yang 2-3 tu, jadilah kan. Sembahyang tahajud. Lagi pun sembahyang tahajud ni pun perlu bateri juga. Lagi banyak bateri bersusun, lagi kuat power. Itulah perumpamaan soft kita ni. Kalaulah ada buat tahajud 10 soft, senang je nak jadi 15. Bateri tadi tu dia ada macam menarik-narik magnet gitu kan. Sebab apa ramai Jumaat? Sebab ramai yang Jumaat. Berapa ramai yang betul-betul Jumaat? Ada 10 soft. Sebab tu boleh jadi sampai 30-40 soft. Sebab ada 10 soft tadi tu yang memang betul sembahyang Jumaat, yang maka dia akan tarik yang lain. Kenapa sembahyang maghrib ni ramai nak banding sembahyang zuhur? Sama, bateri tak cukup. Kenapa ada tempat yang subuh pun ramai macam kat Temeloh tu, Temeloh Jaya kan? Ramai sebab dia dapat cari bateri asal ni. Berapa banyak ada? 5 soft, 5 senang nak jadi 6, 6 senang nak jadi, lagi banyak dia dapat cari 20 soft, senang nak jadi 40 walaupun subuh. Cuma nak cari mula-mula tu duduk main regular customer yang tu, pakcik tu je. Pakcik tu juga. Yang regular tu. Jadi bila kata 10 orang regular, duduk 10, boleh pergi 20 je lah paling banyak. Tak lagi dah. Bateri tak cukup. Jadi kalau tahajud 3 orang, maka 3 orang tu dapat tarik 3 orang, jadi 6 orang. Itu lah. Malam-malam Ramadan kan dapat tarik banyak sikit orang, maka senang nak banyak. Begitu, macam tu je. Dia gitu. Macam tu juga kuliah sebenarnya. Kita ni satu umat yang
umat yang bermasyarakat. Kita bukan aku, engkau. Bukan. Kita masyarakat. Tempat mana yang banyak ramai orang, mudah untuk lagi ramai. Yo, ramai ratus-ratus ribu. Ratus ribu banyak kan? Ramai puluh-puluh ribu tu sebab ada apa? 1,000, 2,000 yang memang betul-betul datang. Maka dia boleh tarik sampai lagi 4-5 ribu yang lain. Dia gitu, dia memang gitu. Dia tarik yang lain. Bateri. Jadi tahajud nak buat macam mana? Terpaksa lah. Tambah bateri, ramai lah orang. Iaitu sembahyang malam. Tahajud ni sembahyang malam, kemudian kemudian tu daripada tidur. Syarat pertama tahajud selepas daripada tidur. Atau bahasa lebih mudah lagi adalah bangun tidur. Itulah selepas daripada tidur. Itulah bangun tidur. Maknanya tak tidur, tak ada tahajud. Senang kan? Habis tu semayang juga. Nama semayang Qiyamul Lail. Okey lah. Tapi pahala kalau Qiyamul Lail, Qiyam tu bangun, Lail tu malam. Semayang bangun malam. Padahal dia tak bangun, dapat juga pahala Qiyamul Lail. Tapi kalau dia tidur, dia dapat pahala bangun malam, semayang malam, dan dapat tahajud. Tu yang balance, lebih kena tidur. Ada sebab, nanti kita cerita kenapa sebab. Tak, kita okey, tak apa, cerita terus lah. Kenapa kena tidur? Baru dapat pahala tahajud tadi, khas. Kalau tak tidur, dapat pahala semayang biasa je, tak dapat tahajud. Sebab kejap. Sebab kesusahan. Susahnya nak bangun lepas tidur. Sebab tu dapat pahala tahajud. Syarat pertama tu, iaitu kena tidur. Tak ada syarat kedua kat sini lah. Sekejap tak ada syarat kedua, kena tambah sikit. Dobek. Syarat yang kedua dia tidur tu selepas sembahyang isyak. Maknanya tidur dalam keadaan dah sembahyang isyak. Tu yang kedua. Syarat kedua. Tu syarat kedua. 2 syarat je tahajud. Pertama, tidur dulu. Yang kedua, sebelum tidur tu sembahyang isyak. Kenapa nanti bangun sembahyang isyak pukul 3, pukul 4 boleh juga tahajud? Tak boleh. Tak boleh tu dengan maksud tak nama dapat sembahyang malam tapi tak dapat pahala tahajud. Sebab dia tak sembahyang isyak lagi. Kenapa? Sebab bangun dia tu bangun wajib. Kalau tak sembahyang isyak, bangun pukul 4 pagi, bangun apa? Wajib weh, tak sembahyang isyak. Bila bangun wajib, memanglah kena bangun. Sebab tu tak dapat pahala tahajud. Sebab wajib bangun. Sebab tak lama lagi nak subuh. Jadi tahajud ni bangun sukarela. Sunat kan? Bangun sukarela baru dapat tahajud. 2 syarat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, atau 4 rakaat, atau 6 rakaat, atau 8 rakaat. Maknanya boleh buat 2, boleh buat 4 direct, boleh buat 6 direct, boleh. Nampak? Dan dia kata sekurang-kurang 2 rakaat. Tarawih tadi tak ada sekurang-kurang. Terus 20. Baca lah kalau mana-mana kitab tulis 20. Dia tak ada sekurang-kurang. Okey, yang ni ada sekurang-kurang 2 rakaat, dapat tahajud dah. Tapi boleh buat 4, 6, 8 dan boleh buat penuh. Maksudnya 8 direct, boleh. 8 terus, satu salam. Cuma dia kata kat sini afdal 2 rakaat. Biasalah standard lah. 2 afdal. Sembahyang 2 rakaat, 2 rakaat dengan niat tahajud afdal. Dapat pahala lebih lagi daripada buat 8 straight. Samalah macam duha pun sama je. Okey? Dan lafaz niat. Lafaz niat. Biar dulu lafaz niat tu. Macam mana nak baca? Bacaan ketika tu ataupun kekuatan bacaan. Tahajud volume tu di antara jahar dengan sir. Di antara sembahyang maghrib dengan sembahyang Zuhur. Zuhur tahu kekuatan dia bacaan tu kan, kekuatan Zuhur. Maghrib kan dia ada kekuatan dia. Tengah-tengah. Nak kata kuat, tak kuat macam maghrib. Nak kata perlahan, tak perlahan macam Zuhur asar. Tu
bacaan kekuatan tu tengah-tengah. Dia ambil daripada surah Al-Isra ayat 110. Okey. Afdalnya lagi, ni afdal pula. Ni bukan syarat sah tahajud, ni afdal tahajud. 2/3 malam. Ataupun 1/3 akhir malam. Ataupun 2/3 malam, sama lah. Macam mana nak buat? Senang aja. Nak tahu 2/3? Maghrib tambah subuh bagi 3. Bukan tambah. Maghrib hingga subuh bagi 3. Tambah pula. Okey. Maghrib 7 lah ambil 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senang-senang kira lah. 6 maknanya 11 jam bagi 3. Kalau 12 kan senang kan. Sebenarnya bagi tu berapa? 3 jam setengah. 3, 9, 10. Tak cukup lagi. Bolehlah lebih kurang 3 jam setengah. 3 jam setengah tambah 3 jam setengah 7 jam. Daripada maghrib tu 7 jam. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 lah. Sebab tambah-tambah tadi kan sikit. Pukul 3 ke atas. Ya ke tidak? Kira lah. Yang penting 2/3 lepas 2/3 malam. Itu afdal. Maknanya boleh lah nak buat pukul 2, pukul 1 boleh. Janji tidur pukul 9, lepas isyak bangun pukul 10. Pukul 10 tahajud boleh. Tapi afdal 2/3. Waktu tu malaikat rahmat pakat-pakat turun 1/3 malam, 1/3 akhir malam. Malaikat rahmat pakat-pakat turun. Yang setengah orang tersilap, dia kata Allah yang turun tu kan. Allah turun 1/3 malam. Maka aku bertanya, sesiapa yang doa padaku, maka aku akan sebagainya kan. Dia kata Allah turun betul. Malaikat rahmat turun 1/3 malam. Sekejap apa lagi Okay. Dan habisnya waktu subuh. Jadi orang yang bangun awal sikit boleh lagi tahajud. Bangun awal setengah jam, masuk bilik air gitu gini, ada 10 minit lagi nak subuh, boleh tahajud. Lebih lagi Ramadan siapa tak tahajud memang teruk sungguh lah. Sebab bangun sahur, menterkedarah boleh bangun. Tak, lepas daripada sahur dia bukan terus azan ke kita tunggu ngam-ngam. Apa suapan terakhir gok azan. Tak ada, kita minum relax gitu gini. Siap tengok TV lagi kadang-kadang ada 10-15 minit tu. Nak tunggu subuh. Masa tu lah tahajud. Kita tak payahlah bangun pukul 3, tak mampu. Nak bangunlah cuma tak mampu. Masa boleh tahajud. Sama macam duha sama. Rugi orang tak sembahyang duha. Yang sembahyang tak habis lagi. Rugi orang tak sembahyang duha yang mana dia sembahyang berjemaah di masjid Zuhur. Kalau yang memang tak sembahyang sebab ada kerja apa, tak apalah. Ini yang sembahyang di Zuhur di masjid jemaah. Kan dia datang tu kan awal-awal kan 5 minit, 10 minit. 5 minit pun boleh. Sembahyanglah duha. Ujung-ujung last minit boleh. Janji jangan masuk Zuhur lagi. Rugi. Datang sembahyang Zuhur tapi tak sembahyang duha, rugi. Kecuali dia memang sembahyang pukul 10, pukul 8 tu. Boleh. Sebelum subuh 10 minit tu boleh lagi. Dan solat tahajud adalah solat yang boleh masuk dalam solat lain. Solat jenis mutlak. Jadi kalau dia sembahyang qada setelah cukup syarat semua tadi, cukup syarat bangun tidur apa semua tadi, dia sembahyang qada pukul 4 pagi, dapat qada dan tahajud. Samalah khilaf ulama. Syekh Ramli Ibn Hajar, sebahagian kata kena niat sahaja aku qada subuh dulu lah zaman muda. Saja aku solat qada subuh 2 rakaat. Qadaan. Allah Taala dapat qada, dapat tahajud free. Sebahagian ulama kata tak dapat tahajud. Nak dapat tahajud kena niat ni. Sahaja aku solat fardu subuh qada beserta dengan tahajud baru dapat. Ataupun dan tahajud baru dapat. Tapi kita ambil yang pertama lagi, tak payah niat pun, dapat automatic. Free of charge. Dapat. Jadi dengan syarat cukup syarat dengan cukup syarat tadi lah. Habis, selesai. Boleh lagi kita habiskan tak? Sebab habis dah ni. Dah habis lah. Khatam. Tinggal penutup je. Apa ni tu penutup? Habiskan lah. Yang ni pun tak ada apa, solat-solat mutlak, baca je. 25 yang terakhir.
solat sunat mutlak. Dan demikian lagi, setengah daripada sunat juga, mengerjakan sembahyang sunat mutlak pada malam atau siang. Oh, solat sunat mutlak ni malam atau siang. Apa solat sunat mutlak? Dia tak ada nama. Dia tak ada solat sunat qabliyah ba'diyah, tak ada. Dia sembahyang saja. Niat dia pun usalli. Allahu akbar. Dalam hati aku sembahyang. Mutlak. Ini pun kita baca je lah laju-laju kan. Sebab yang nak mutlak ni, duha dah maksimum, witir dah maksimum, qabliyah ba'diyah maksimum, semua maksimum. Witir 11, duha 8, ambil riwayat 10 maksimum. Dah 11 campur 10, 21. Lepas tu qabliyah ba'diyah 22 maksimum. 22, 40, 43. 43. Apa lagi? Tak ada sembahyang dah kan. Lepas tu solat sunat wuduk 5 kali dah. Setiap kali ambil wuduk nak sembahyang 5, tambah lagi 10 lah, 10 5 kali 53. Tahiyatul masjid bila masuk tak kira. Dah habis semua tu baru mutlak ada. Ini kalau qabliyah ba'diyah pun tak ada, tengok sibuk nak buat mutlak. Baik qada qabliyah ba'diyah tu. Qabliyah ba'diyah boleh qada yang lama-lama. Jadi kita sembang baca-baca ajalah ni. Iaitu yang mengerjakan sembahyang sunat mutlak pada malam atau siang. Siang malam boleh. Yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Tak ada sebab. Yang ini haram lepas asar, haram lepas subuh. Ini yang haram ni. Kan lepas asar haram sembahyang. Inilah. Lepas subuh pun haram. Setengah riwayat kata, setengah pendapat kata bukan haram, makruh tahrim. Makruh dekat-dekat haram tapi tak berdosa. Tapi tak dapat pahala. Setengah kata haram terus. Bermula sembahyang sunat mutlak pada malam itu afdal daripada sunat mutlak siang hari. Malam lagi afdal pada siang. Dan jika sembahyang pada malam diperbuat 2 rakaat, demikian lafaznya usalli raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala Allahu akbar. Itu niat dia. Tapi kalau siang boleh buat 4 afdal juga siang. Malam 2. Walaupun begitu, malam nak buat 4, nak buat 8, nak buat 20, nak buat berapa banyak pun boleh. 1 salam. 100 rakaat 1 salam boleh. Okey. Tapi afdal 2. Siang afdal 4 1 salam. Maka sayugia kita memelihara. Maka elok sangat kalau kita pelihara, kita jaga istiqamah segala sembahyang yang tersebut. Tersebut tu yang banyak-banyak cerita sunat, semua sunat. Itu yang tersebut. Bukan mutlak aja. Yang semua yang mutlak. Ya, semua yang sunat tu. Yang fardu memang jaga yang sunat. Jaga dia kata. Barang sedapatnya. Buatlah yang sunat ni barang sedapatnya. Istimewa pula, lebih-lebih lagi pada saat-saat kita kerjakan sembahyang malam. Lebih-lebih lagi sembahyang malam tu jaga tu. Jaga. Apa sembahyang malam tu? Witir sembahyang malam tu lah. Qabliyah ba'diyah maghrib, isyak, witir, tahajud, apa-apa yang malam-malam lah. Lebih-lebih lagi dia kata. Kena jaga istiqamah. Kerana ia terlebih sangat berat sesuatu atas nafsu. Nafsu memang duk tolak. Yang nafsu duk tolak itulah kita lawan nafsu. Dengan lawan dapat pahala mujahadah tadi tu. Dapat pahala lawan nafsu, dapat pahala sembahyang. Dan sesungguhnya jadi ringan. Dia bagi tips macam mana yang berat nak jadi ringan. Ibadah berat nak jadi ringan, dia bagi tips. Dan sesungguhnya jadi ringan apabila dikekalkan atasnya. Oh gitu. Buat aja nanti jadi ringan. Buat aja nanti jadi ringan. Dia jadi tak susah. Dan sabar atas kepayahan. Tengah-tengah duk istiqamah tu dia akan susah. Sabar. Wastabir 'alaiha. Tu sabar. Sabar dalam sembahyang sunat-sunat tadi. Payah tu kena sabar. Buat juga. Dan dengan melawan akan hawa nafsu. Lawan pada permulaan. Mula-mula je lawan. Mula-mula je lawan. Buktinya kalau sembahyang tarawih, mula-mula tu memang penat. Bagi orang yang betul istiqamah. Yang last tu sebenarnya yang tak penat. Tapi itulah, kita tak sabar. Tak, dia kata mula-mula je. Mula-mula je. 10 masuk 11 kita yang lemah. Kalau kita tekan lagi sampai 15 16 dia jadi kuat. Tapi kita biasa tu lah, seminggu yang pertama je penuh. 10 hari maksimum tu. Lepas tu hari ke-11 dah makin lemah. Sedangkan kalau sabar kata sabar 15 nak masuk 16 nisfu kedua ringan dah jadi. 20 rakaat tu ringan. 8 tak ada rasa apa. Setelah istiqamah hari pertama sampai hari ke-16. Tu dia suruh melawan nafsu. Kemudian daripada demikian itu, lepas pada tu jangan dibukakan dia pintu kemudian daripada demikian itu jadi dibukakan dia pintu berjinak-jinak ia dengan Allah. Maksud tu dapat kelazatan, kenikmatan sembahyang tu.
Dan manis munajat. Dah dapat manis semayang dah. Dah dapat manis dah. Dan lazat ia, dah dapat kelazatan dah. Bersunyi dengan Tuhannya. Dia panggil, dia ada, kalau orang, tak tahulah orang sini tahu ke tak, tahu kot, takkan tak tahu. Dia ada, setiap orang ada kajian, dia panggil introvert dan extrovert. Pernah dengar? Seorang pun tak angguk. Pernah dengar? Introvert dengan extrovert. Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Dia ada, dia punya, kita masuk sikit perbahasan. Introvert ni orang yang dia duduk dekat orang ramai, dia akan cepat haus, panggil exhaust, dia cepat penat. Dia nak cas balik, dia kena duduk seorang-seorang. Me time, istilah-istilah orang panggil, duduk sendiri. Ada orang dia extrovert, cara dia untuk cas kekuatan dia kena duduk tempat orang ramai orang. Dia ada kiraan-kiraan dia adalah macam gini. Jika begini macam mana? Jawab soalan dia, kita tahu kita ni introvert dengan extrovert. Introvert ni dia suka bersendiri. Extrovert ni dia suka lagi ramai, dia akan dapat cas. Tapi kalau duduk seorang-seorang dia makin lemah, malah kerja. Dia gitu. Tapi ada orang ni dia kena cas kat rumah untuk dia kerja esok, sebab dia cepat exhaust, dia panggil. Cepat penat, cepat letih bila serabut. Tu. Ada orang tua, cucu ramai, Allah seronok. Ada orang tua, Allah ramai serabut macam aku. Ada. Tengoklah jenis orang tu apa. Okey, yang ini kita nak masuk ini. Relate lah kepada agama. Apa-apa kita relate, ilmu-ilmu luaran tu. Jangan kita guna itu aja. Dia kata di sini, ni. Manis munajat dan lazat ia bersunyi dengan Tuhannya. Introvert dengan extrovert, kedua-duanya suka berkhulwah atau bersunyi dengan Tuhan. Itu special. Sepatutnya, siapa yang faham, tak faham pun tak apa lah, saya sebut lah. Tak kira nak cakap juga. Sepatutnya extrovert ni, dia tak suka duduk seorang-seorang. Sikit-sikit nak keluar. Awak abang ni sikit-sikit nak keluar. Laki kau tu extrovert, jangan halang. Isteri dia suka duduk aja kat rumah. Nak keluar, jom lagi makan kat luar, tak nak. Semua nak buat kat rumah. Beli pun bungkus, grab. Kita makan kat luar pun ada feel. Nampak? Tengok dia jenis orang. Tak boleh, dia duduk kat luar, dia cepat penat. Bukan penat badan, dia exhaust. Dia macam, aduh, jom balik lah. Baru keluar, baru 2 hari cuti. Nak masa 3 hari dah orang panggil. Kalau tidak, saya pergi lagi ni malam ni. Dah ada orang panggil dah malam ni. Baru 2 hari cuti. Jadi tapi specialnya dengan mana-mana kedua-dua perangai tadi tu, jenis tadi tu, dia suka bersunyi dengan Tuhan. Tu tempat berehat. Ada orang dia duduk seorang-seorang baru dia boleh dapat cas. Ada orang dia duduk ramai-ramai baru dapat cas. Ada orang selalu sangat buat kawan baru. Ada orang kawan tu lah yang 10 tahun lepas itu juga. Tambahlah seorang setelah 10 tahun. Dia ni tiap-tiap hari bertambah kawan. Tengok jenis. Tapi dua-dua ni, kalau nak kira, mereka tak suka duduk seorang-seorang ni. Dia suka ramai-ramai. Tapi bila dia bersunyi dengan Tuhannya, kedua-dua jenis ni, jenis manusia ni, kedua-dua jenis manusia ni, dia suka bersunyi dengan Tuhan. Jadi sebenarnya penting juga benda tu. Kita nak tengok anak kita, isteri, suami, supaya kita faham itu jenis manusia, jenis tu kita faham, supaya kita tak makan hati ulang jantung. Tak faham tu lah, sikit-sikit keluar. Tak boleh, aku duduk rumah penat. Saya duduk rumah lah jadi tak penat. Aku lain, memang lain. Dia gitu, dia jenis orang gitu. Lepas ni Google extrovert, introvert. Lepas tu jawab soalan. Lepas tu ketahuilah kita ni extrovert ke introvert, bahasa Inggeris lah. Okay, habis sikit. Okay, sambut. Kemudian berjinak-jinak sikit. Bilal bin Rabah, Nabi SAW lepas daripada peperangan penat sangat. Dia kata kat Bilal, arihna ya Bilal. Bilal, rehatkan kami Bilal, penat lah. Kalau kita nak rehat apa? Golek-golek atas katil kan, pasang aircon, tengok TV sambil-sambil, tidur, main telefon macam tu rehat kita. Ada orang lain rehat, dia pergi jumpa orang, style dia, buat kawan baru, maka dapatlah kerehatan tu. Duduk seorang dia penat lagi.
Tapi Nabi minta, ada orang dengar lagu sebagainya. Ada orang kata, Nabi kata, arihna, rehatkan kami. Ingatkan nak suruh Bilal nyanyi. Tak. Bilal buat apa? Azan. Bukan azan, qomat lah. Azan tu panggil sembahyang, qomat. Ataupun kita panggil as-salatu jami'ah. Hei, sembahyang nak rehat? Ya. Itulah tempat rehat yang terbaik. Mana tak bengkak-bengkak kaki Nabi. Nabi punyalah susah kerja dia nak menyampaikan dengan bantahan orang semua, rehat sampai bengkak kaki, rehat, sembahyang tu rehat. Bila dapat, tapi kena sabar dulu. Dan pada ketika yang demikian itu, tiada kenyang seseorang daripada berdiri malam. Tiada kenyang tu tak cukup-cukup dah. Alamak, kejap je malam, kenapalah tak panjang lagi? Itu tiada kenyang. Baru aku berdiri 2 jam sembahyang. Sepatutnya biar lama sikit, kejap aja. Tiada kenyang, tak cukup dah malam. Tak cukup dah malam daripada sembahyang. Dan soalan daripada berdiri malam. Istimewa pula, berat atau segan. Lebih-lebih lagi, berat tu langsung tak ada. Segan langsung tak ada. Segan apa segan? Dah banyak kali dia sebut. Orang Kedah, orang utara kata segan apa? Malas. Orang kita kata segan tu malu. Tak? Segan ni segan malas. Istimewa pula berat dan malas. Tak ada langsung. Setelah istiqamah tadi, semayang tadi, malam-malam, tak ada segan langsung. Penyegan ni, pemalas. Penyegan, aku tak malu. Kan? Penyegan utara dia lain. Seperti barang yang jatuh setengah daripada orang salihin. Yang kita dengar cerita-cerita orang soleh. Seperti beberapa riwayat yang masyhur daripada hal mereka itu. Banyak dengar cerita-cerita lah. Nak dengar cerita ni, boleh dengar kitab-kitab lain, banyak cerita. Setengah daripadanya, orang yang sembahyang subuh dengan air sembahyang isyak. Allah, hai. Sembahyang subuh, wuduk dia isyak. Siapa pernah buat? Biasanya dia akan gagal pukul 12. Habis kemut dah. Kenapa? Sikit-sikit kentut kencing, berak, tu je kerja kita. Tak boleh tahan daripada sembahyang isyak, air wuduk isyak, tak boleh pergi ke subuh. Naik kereta, keliling makan. Sini kepuk, itu, ini air, perok. Mana tak kencing, berak, kentut. Jadi jaga makan, maka tak adalah masalah tu. Tak ada masalah pun. Cuma boleh ke jaga makan? Jaga makan tu maksud kurangkan makan. Maka itulah orang yang dapat petunjuk daripada Allah. Hanya orang yang dapat hidayah daripada Allah je petunjuk. Maka dengan petunjuk mereka itu, kita ikut. Kita follow lah kalau boleh buat. Dan jika lemah daripada banyak, maka kerjakan sedikit barang kuasa. Tak boleh buat macam tu, sikit lah, janji buat. Maka datang pada hadis bahawasanya orang yang banyak tidur malam, datang pada hari kiamat fakir. Orang banyak tidur, masa bagi kiamat dia miskin, fakir, tak banyak harta duit, pahala lah. Dan orang yang banyak tidur menghilangkan berkat umurnya. Mana taknya tidur 8 jam kan? Orang putih suruh, doktor orang putih suruh 8 jam kan? Kita 8 kali 3 24. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam ni rehat-rehat buat apa-apa kan. Dekat situ lah 8 jam semayang lah, apa semua 8 jam. Tambah kadang-kadang ambil 8 jam rehat tu letak kerja lagi, jadi 10 jam 12 jam kerja. Tidur tetap 8 juga. 8 jam tidur bermakna mati umur 60, 20 tahun tidur. Yalah, betul lah. Betul lah. Lama tu tidur 20 tahun. Tidur dalam kubur nanti. Lama, 1000 tahun boleh tidur. Dan menghilangkan berkat umur. Itulah maksud hilang umur tadi. Dan sia-sia waktu dan sia-sia waktunya yang ada mudanya. Masa kuat-kuat rugi. Dah tua baru nak buat, banyak sakit dah. Ketahui olehmu, sedikit amal yang berkekalan lebih baik daripada banyak yang putus. Sedekah RM1 sehari lebih baik daripada RM1 sehari selama sebulan, maksud berterusan, lebih baik daripada RM50. Ambil lah RM100, tapi sekali tu je. Lebih baik RM1 sehari, tapi tak pernah berhenti. Lebih baik 2 rakaat semayang tahajud, tak pernah miss, daripada tahajud seminggu 10 rakaat tiap-tiap minggu. Lepas tu taklah. Lepas tu tak ada. Lebih baik sikit banyak, lebih baik sikit istiqamah daripada banyak tapi sekali tu je. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi ad-dawamuha
Tu bukan adwa tu, adwa tu. Adwa muha wa in qalla. Wa in qalla. Yang terlebih kasih amal kepada Allah Ta'ala itu yang dikekalkan dia, dan jika sedikit sekalipun. Istiqamah lah. Dan sunat, lambat sikit, ni last lah ni. Dan sunat mengqadakkan sembahyang sunat yang tersebut itu apabila luput. Dah sebut dah tadi, tersebut awal pula. Sembahyang sunat qada kan, duha lah, witir lah, yang lepas-lepas. Allahumma ja'alna minal muhafizina wal muqimina salah al-mukhlisina wa liwajhikal karim ya rabbal alamin. Ini doa. Ya Allah, jadikan kami orang yang memelihara dan tetap mengerjakan sembahyang tulus terhadap wajahmu yang tersangat mulia itu, wahai Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Habis. Wallahu alam. Lepas pada ni tak ada dah. Habis tu apa ni? Ini adalah risalah lain yang diletak, seumpama diletak risalah Muafiq Masbuk tu, Bahjah Mardiyah tu, dia letak juga risalah tentang sultan dan raja yang tak ada kena-mengena pun dalam sembahyang, tapi kita baca juga lah. Sultan dan raja adalah bayangan Allah di bumi apabila adil. Ni kita akan bincang benda ni akan datang lebih sikit lah. Ya. Apa hukum talian memancing di Allah. Itulah, cakap pun payah, tak cakap pun payah. Tak cakap payah apa orang tanya. Paling senang sekali wallahu alam. Tapi memancing harus. Pertandingan tu pun masih lagi harus. Pertandingan ni maksud memancing untuk mendapat hadiah, tu maksud pertandingan. Yang tak bolehnya bila ada unsur gharar, unsur apa? Kesamaran. Dan tak bolehnya ada unsur judi dan ada unsur putar belit, kona. Dah menjadi tak boleh, ada kona bagi boleh kan. Tak boleh ada unsur tu. Unsur judi apa? Unsur judi ada orang rugi, ada orang untung. Bila nak masuk dibayar, perlukan bayaran. Kalau tidak tak boleh masuk pertandingan. Maksud bawa pancing kan tak boleh. Kemudian nak masuk kena bayar. Lepas tu kalau macam tu, bawa lah, ada kat rumah dekat 15 pancing, boleh bawa seorang buat 15? Tak boleh. Kita pertandingan, bawa banyak mana pun pertandingan, nasib. Kalau dapat kan dia, bawa 15. Setiap satu pancing tu pula ada 5 lagi, dia 15. Boleh tak? Memang kena halau. Kenapa? Bayar nak. Kenapa pula bayar? Oh, adalah dia punya tu, nak masuk kena bayar gitu sini. Okey, banyak pula bayar. Lepas tu menang. Kalau menang dapat berapa? Menang dapat puluh-puluh ribu. Ambil duit tu kat mana? Jika ambil daripada yang tu, confirm baju dia. Toto sebiji macam tu. Toto tu yang sebiji. Sama juga. Bezanya yang itu macam ni. Yang toto tu macam ni. Sama. Oh, big, small, itu ini. Macam tahu. Tu sama je. Cuma itu unsur judi, jelas unsur judi. Satu lagi unsur gharar ataupun unsur tu. Habis kalau macam ni kita buat, dia kona sikit. Oh, tak apa. Pakai duit lain. Bayar tu pakai duit lain. Yang ini collect aja. Lepas tu yang tu pergi mana? Duit yang collect tu. Tu dia panggil putar belik kat tu. Mana boleh main-main gitu pula. Kalau macam tu sedap lah. Dia kata, tak boleh, hadiah tak boleh daripada collection tu. Hadiah tak boleh ambil daripada collection. Itulah judi. Okey, tak apa, kita bagi hadiah kita punya duit kita. Okey, tak apalah, bagi. Selesai kat situ. Cuma siapa dapat duit tu? Yang collection banyak siapa dapat? Masa akaun balik itu nak putar balik tu yang kita tak boleh tu. Tapi kalau betul-betul hadiah orang bagi semua, tak ada kena-mengena, yang dapat tu pun bukan dapat kat tuan dia balik. Buat biasanya buat urusan tu lah. Tapi biasanya kalau buat urusan pertandingan sikit je. Kalau buat sampah-sampah tu kan sikit je, bukan banyak. Cuma mana pergi duit tu?